Ahli yang berhormat, Hulu Selangor ada. Hulu Selangor, Kota Belud. Hulu Selangor, Kota Belud, Sungai Petani, Shah Alam. Telah membangkitkan tentang sistem pentaksiran kebangsaan dan mengembalikan semula UPSR dan PT3. KPM memaklumkan bahawa susulan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah mulai tahun 2021 dan pentaksiran tingkatan 3 mulai tahun 2022, KPM memberi tumpuan kepada pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah melibatkan komponen pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum serta pentaksiran psikometrik. PBS disifatkan sebagai pentaksiran yang berorientasikan perkembangan murid secara holistik. Fokus pembelajaran bukan hanya tertumpu kepada grade atau markah dalam peperiksaan, tetapi beralih kepada pembelajaran yang bermakna dalam suasana yang menyeronokkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi menambah baik sistem pentaksiran pendidikan, KPM telah melakukan perbandingan dengan beberapa buah negara seperti Finland, Amerika Syarikat, Jerman, Kanada, Australia, Scotland, Norway, New Zealand, Jepun, Hong Kong serta Indonesia, dan mereka juga telah beralih daripada peperiksaan berpusat kepada pentaksiran. Perbandingan pentaksiran pendidikan yang dilaksanakan di negara serantau dan antarabangsa menunjukkan bahawa pentaksiran pendidikan di Malaysia bergerak selari dengan agenda pendidikan global. Pelaksanaan PBS juga adalah selari dengan Incheon Declaration and the Education 2030 Framework for Action dengan izin yang dibentangkan pada 21 Mei 2015 dalam World Education Forum dengan izin di Incheon, Republik Korea. Deklarasi ini menggariskan pentaksiran pendidikan berkualiti melalui pentaksiran berterusan berasaskan bilik darjah serta pentaksiran yang lebih komprehensif, merangkumi pentaksiran kognitif dan bukan kognitif. Sebagai usaha memperkasa PBS, KPM juga telah melaksanakan ujian akhir sesi akademik yang merupakan pentaksiran sumatif dalam komponen pentaksiran. Ujian ini bersifat dengan izin low stake dan mampu mengurangkan tekanan peperiksaan kepada murid. Selain itu, KPM turut melakukan penambahbaikan terhadap pelaksanaan ujian akhir sesi akademik melalui sesi akademik 2024-2025. Antaranya ialah menukar bentuk pelaporan daripada tahap penguasaan kepada bentuk peratus dan grade serta memberikan sekolah dan guru autonomi dalam pelaksanaan ujian akhir sesi akademik. Perubahan ini adalah untuk memberikan tambah baik selain daripada lebih bersifat mesra ibu bapa bagi ibu bapa yang mahu memahami keseluruhan bagaimana anak mereka dinilai bukan sahaja melalui tahap penguasaan tetapi juga melalui bentuk peratusan dan grade. Untuk makluman ahli yang berhormat, perincian berkaitan PBS sebagai pentaksiran berorientasikan pembelajaran dan perkembangan murid ini juga telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri. KPM yakin pentaksiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui PBS yang merangkumi aspek intelektual, emosi, sosial dan jasmani merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ahli yang berhormat, Hulu Selangor juga membangkitkan berkenaan keperluan untuk mengadakan sesi libat urus dan perbincangan sebelum melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah mengadakan pelbagai sesi libat urus di pelbagai peringkat untuk memberikan kefahaman tentang pelaksanaan PBS ini. Dan dalam resolusi yang telah pun diberikan, sesi-sesi ini bertujuan memperjelas konsep PBS yang holistik, mengenal pasti cabaran dan menghasilkan resolusi penambahbaikan termasuk peningkatan latihan pentaksiran, keupayaan teknologi, autonomi sekolah dalam pentaksiran dan penempatan guru kaunseling sepenuh masa. Dalam resolusi konvensyen, 12 cadangan utama dihasilkan, antaranya mengekalkan dan menambah baik ujian akhir sesi akademik, meningkatkan kefahaman ibu bapa tentang PBS dan mengiktiraf pelibatan murid dalam aktiviti luar bilik darjah, dan persidangan ini juga menyokong pengekalan ujian akhir sesi akademik dan menganggap peperiksaan UPSR dan PT3 tidak lagi relevan. Ahli yang berhormat, Hulu Selangor juga menyentuh tentang sukatan pelajaran yang berat. Yang berhormat Menteri Kota Belud. Ya, silakan. Sebab saya bertanyakan soalan ni, ini yang saya terima daripada kebanyakan guru-guru yang saya jumpa di Kota Belud. Saya rasa even daripada PPD sendiri pun banyak yang ingin mengembalikan semula peperiksaan UPSR dan juga PMR ini, terutamanya di kawasan luar bandar. Bagaimana bila guru sendiri yang menafsir, guru sendiri yang memberi markah, kadang-kadang macam mana saya mau susun ayat ya, maksudnya kadang-kadang kita mau mengembalikan rasa juga kesungguhan anak-anak murid untuk dia mau belajar
Satu. Kedua juga macam mana kita mau nilai secara satu standard yang sama rata untuk keseluruhan murid seluruh Malaysia bila kita sesama sendiri kita bagi markah sama murid, kita lah cikgu, kita lah yang menilai dan sebagainya. So ini saya masih berpegang kepada apa yang disuarakan oleh guru-guru di kawasan saya dan juga daripada, kalau saya boleh cakap, daripada pejabat PPD sendiri, ada di antara mereka yang menyuarakan begitu, ada juga di kalangan ibu bapa juga yang menyuarakan untuk mengembalikan semula peperiksaan UPSR dan juga PMR ini untuk untuk murid-murid juga mengembalikan diorang punya macam semangat mau study dan semangat mau score begitu lebih kurang. Terima kasih. Ya Mohd Menteri, boleh sikit Sungai Petani. Ya Mohd Menteri, saya juga dalam perbahasan ada mencadangkan supaya kita kembalikan semula peperiksaan PT3 atau UPSR ini, sebab pentaksiran bilik darjah ni salah satunya cikgu-cikgu dia nak pastikan bahawa sekolah dia kekal ranking 1. Maknanya sekolah dia ni murid-murid dia semua pandai, tapi dia pas benda tu pula atau permasalahan itu kepada sekolah menengah atau sekolah lain waktu budak-budak ni akan meningkat ke sekolah menengah. Dan ini problem yang berlaku waktu saya berada di kawasan. Banyak even pengetua sendiri bercakap bahawa ada anak-anak murid pelajar yang tingkatan 4 tapi masih tak boleh mengira, tak boleh membaca. Dan banyak anak-anak murid yang pelajar tingkatan 4 ni tak berminat untuk nak menceburi bidang sains atau sains stream disebabkan dia rasa tak boleh cope dengan pembelajaran sebab tidak ada dorongan daripada diri mereka sendiri. Dan ini apa yang berlaku di bawah. Terima kasih. Yang Bapak Menteri, Kota Belud sekali lagi. Sekejap. Ini yang saya maksudkan tadi, yang kita kadang-kadang kan kita dalam sekolah sendiri kita mau naikkan kita punya prestasi, lepas itu kita bagi markah, kita juga menilai. Itu yang kalau saya memang setuju untuk mengembalikan peperiksaan UPSR dan PMR ni sekali lagi. Baik, Menteri nak ambil pertanyaan dulu kan nak jawab. Saya Lamudi dah ni. Saya Bagilah ya. Selangor, silakan. Okey, Urus Selangor. Okay, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Wabi Menteri dan atas penjelasan yang telah diberikan. Cuma seperti mana yang rakan-rakan kita maklumkan tadi, sama seperti apa dimaklumkan. Cuma satu perkara yang perlu saya tahu juga daripada Wabi Menteri, iaitu kalau kita ambil daripada luar negara, dalam satu kelas berapakah jumlah yang ada pelajar dalam kelas tersebut. Sebab saya difahamkan oleh profesor yang saya jumpa lah, yang mana anak mereka belajar di sana pun 20 orang je maksimum. Jadi saya nak menggambarkan kalau di Malaysia ini satu kelas 40 orang, 10 kelas dan 400 orang yang ada kena buat pentaksiran. Jadi bukan satu perkara yang mudah. Dan saya melihat seperti mana yang guru sekolah menengah menyatakan, apabila pelajar ni masuk ke sekolah tingkatan 1, dia mendapat result yang bagus, boleh membaca. Tetapi akhirnya bila ditempatkan, pelajar tersebut tak boleh baca. Ini adalah komen daripada guru-guru itu sendiri. Saya mohon sangat kementerian untuk ambil perhatian perkara ini dan bincanglah semula untuk kebaikan anak-anak kita. Terima kasih. Jangan Wabi Menteri. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Dipertua. Jadi untuk isu pentaksiran masyarakat sekolah, dia banyak pro and con, pro and con. Saya pula terbalik. Saya rasa saya sokong apa pentaksiran masyarakat sekolah. Cuma ada kelemahan dia. Cuma kena perbaiki pentaksiran masyarakat sekolah kerana pentaksiran masyarakat sekolah cikgu-cikgu kena bohong banyak. Kelas hadapan okey, kelas belakang cikgu kena buat. Cikgu kena buat. Kalau masyarakat sekolah tu budak-budak yang tak buat arahan, cikgu kena tolong buat. Cikgu kena tolong tulis, cikgu kena ambil buku ataupun pentaksiran yang kawan-kawan tu. Soalannya apa ya? Soalannya apa kan? Soalan dia, saya satu ketika saya sokong, ada yang sokong, ada yang saya tak, ada saya minta diperbetulkan supaya ada ruang untuk pelajar-pelajar yang kelas belakang tu, kita jangan kena bagi adil lah. Kena pelajar di belakang tu dia kita bagi saja dan bagi markah yang contohnya B, sedangkan kelayakan dia C ataupun D, tapi kita bagi markah dia tinggi dan agak berbeza dalam keadaan
sebenar. Terima kasih. Terima kasih Baik. Tan Sri Speaker. Saya ambil kesempatan ini untuk menegaskan beberapa perkara. Pertamanya, ketika ini Kementerian Pendidikan Malaysia kita tidak akan berpatah balik dalam keputusan kita untuk mengekalkan berkaitan dengan menghapuskan ataupun mengekalkan UPSR dan PT3 ini sudah lagi tidak relevan. Tetapi kita bagi ruang sepenuhnya untuk pentaksiran ini untuk berlangsung dan diperkukuhkan dengan jauh lebih baik. Sebab itu saya ingin menarik balik perhatian ahli yang berhormat sekalian kepada tujuan dan falsafah pendidikan itu. Ini yang Indra Mahkota sering ingatkan saya bahawa apa pun yang berlaku dalam pendidikan ini harus dikembalikan kepada falsafah pendidikan kebangsaan itu. Dan apabila kita melihat falsafah pendidikan kebangsaan itu, ia harus anak-anak ini unsur majunya harus dilihat dalam konteks bahawa ia dinilai secara adil dalam konteks yang lebih holistik. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan bermakna bila kita hapuskan UPSR, PT3 ini tidak ada langsung peperiksaan yang berhormat. Masih ada. Sebab itu dalam jawapan saya tadi, saya tegaskan bahawa kita akan perkukuhkan UASA ini, ujian akhir ini sebagai sebahagian daripada konteks untuk pentaksiran bagi ibu bapa yang masih merasakan anak-anaknya perlu dinilai melalui peperiksaan. Ya? Dan ia adalah bersifat low stake. Kita nak bergerak, nak melalui proses menginjak daripada proses berorientasikan peperiksaan kepada pentaksiran ini memang memerlukan masa dan juga penjelasan serta pencerahan. Saya setuju, sebab itu apabila Hulu Selangor membangkitkan berkenaan dengan keperluan sesi libat urus ini, saya setuju. Tak ada masalah. Jadi berkaitan dengan Kota Belud, Sungai Petani yang dibangkitkan kebimbangan-kebimbangan itu sebenarnya telah pun kita maknanya temui kumpulan-kumpulan ini dan juga telah membincangkan dengan mereka, dan ia tidak berhenti setakat itu, kerana proses hari ini adalah untuk melatih para guru membuat pentaksiran untuk mengelakkan apa yang Kang Ang sebut tadi, mohonglah apalah tadi kan, tipulah apalah dan sebagainya. Ia adalah soal integriti. Sebab itu ini juga melatih para guru untuk melaksanakan tugasan memberikan pentaksiran ini dengan integriti. Jadi untuk setakat ini yang berhormat, saya ambil semua perhatian terhadap concern dengan izin keprihatinan, kebimbangan itu dengan memastikan bahawa proses penjelasan ini akan berlaku dengan lebih baik, dan kita akan turun dari semasa ke semasa, khususnya ke PPD, Kota Belud, Sungai Petani barangkali yang masih lagi memerlukan penjelasan dan melihat sendiri bagaimana konteks pentaksiran ini boleh memberikan banyak manfaat kepada anak-anak kita. Yang Mohd Menteri, sedikit saja. Sedikit boleh. Saya memuji Yang Mohd Menteri untuk mengangkat darjat falsafah pendidikan itu sendiri. Tapi adakah Yang Mohd Menteri beserta kementerian akan membentangkan satu hasil atau penelitian keberhasilan daripada sistem pentaksiran ini dibandingkan dengan peperiksaan yang lepas? Sebab selain daripada kita mengangkat falsafah pendidikan itu, yang perlu kita jamin adalah kualiti pendidikan. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Soal kualiti pendidikan ini kita tidak kompromi. Sebab itu saya dan rakan-rakan dan juga pimpinan di peringkat Kebijakan Malaysia mahu mengekalkan pentaksiran ini, dan ia harus diberi masa dan tempoh sehingga kita benar-benar dapat mencapai hasrat kita itu. Hasrat kita cukup besar untuk memastikan bahawa perkembangan yang holistik dan juga perkembangan anak-anak kita ini disokong dengan ekosistem yang kuat khususnya, dan juga guru-guru diberikan autonomi untuk membuat pentaksiran, kerana guru-guru ini adalah orang yang paling rapat mengenali anak-anak ini, dan latihan berterusan diberikan kepada guru. Sebab Indra Mahkota tanya tadi soalan, saya pun pandang speaker dah lupa nak sebut puan speaker ataupun tuan speaker.